Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, selamat datang ke kaunseling individu kaunseling. Sebelum saya mulakan sesi, saya nak tanya dulu lah. Saya nak perkenalkan diri saya dulu dan saya nak awak perkenalkan diri awak dulu. Sebelum ni, memandangkan ini sesi pertama kita, saya akan kenalkan diri saya dulu. Nama saya Nadia Nurjana binti Zasari. Saya pelajar tahun 4 kaunseling. Saya sekarang ni menjadi pelatih kaunselor lah untuk klien-klien saya, sebab kita dah kat tahun 4 kan. So kita kena collect hours untuk korang punya praktikum. So terima kasih kerana sudi jadi klien saya. Selain tu, sebelum kita mulakan sesi pertama, saya nak tanyalah, awak pernah ke masuk ke mana-mana kaunseling? Tak pernah. So ni first time lah, walaupun kaunseling kelompok tak pernah lah. So apa yang awak tahu pasal kaunseling ni? Macam mana? Dia cerita masalah, stress. Betul lah tu. Apa-apa yang awak ceritakan saya akan dengarlah cerita awak. Saya akan jadi pendengar setia untuk awak. Tak kisahlah awak nak cerita pasal masalah awak ke, pasal keluarga awak ke, pasal kawan awak ke, ataupun awak nak sembang santai pun okey je, tak kisah, apa-apa je. Memang terbuka kaunseling ni. Setakat ni awak faham ke? Faham. Sebelum kita mulakan sesi, saya nak awak perkenalkan diri awak dululah. Nama saya Aisyah Sufia binti Salman, pelajar tahun 3 dakwah. Lagi 21 tahun. 21 tahun. Awak dah makan ke? Dah, baru kejap tadi. Terus ke sini. Tadi awak baru habis kelas ke? Pukul 1 baru habis kelas tu, saya terus makan dan sampai sini. So awak dah ready ke? Ke rasa ada rasa tak selesa ke? Seram sejuk juga sebab tak pernah, first time juga. Nervous ke? Nervous juga. Tak apa, tak ada apa, ni first time kan. So korang santai je. So sebelum saya mulakan sesi kita yang pertama ni, saya nak minta izin lah, sebab saya nak rekod untuk saya punya reference, untuk saya hantar dekat assignment doktor saya. Awak okey ke? Okey. Okey. Tapi ini di antara kita je, antara kita dua dengan saya punya doktor je. So sebelum saya mulakan sesi kita yang pertama ni, hari ni kita santai je lah. Kita cuma nak kenal-kenal each other, dengan cuma nak tahulah apa masalah awak ataupun apa-apa cerita yang awak nak kongsikan pada hari ini. So seperti biasa, sebelum saya mulakan sesi saya akan bagi tahulah apa rules counselling dia. So macam biasa, counselling ini dibawa akta kerahsiaan, di mana apa-apa yang awak bagi tahu saya tak akan bagi tahu orang atasan ataupun orang luar, melainkan awak cuba untuk mengacam saya ke ataupun orang di sekeliling saya ke, dan saya terpaksalah bagi tahu orang atasan. Lepas tu selain tu juga, kita punya sesi kaunseling individu ni akan berlangsung selama 45 minit sehingga 1 jam. Kalau lebih daripada 1 jam tu, saya terpaksalah bawa kepada sesi yang akan datang. So setakat ni awak faham ke? Faham so selain tu juga, saya punya sesi kaunseling individu ni pun ada buat alat psikometrik. Kalau awak tahulah alat psikometrik tu apa? Yang macam jawab, macam saya bagi awak soalan kertas, so awak kena jawab macam gitu. So nanti awak dapat tahulah awak orang ni macam mana, macam gitu ke, macam itulah. So setakat ni awak faham ke? Faham Ada apa-apa yang awak nak tanya ke? Pasal kaunseling ni ke, pasal saya ke? Awak awak orang Malaysia ke? Tak. Saya daripada Singapura. Dengan umur saya 22 tahun. Tadi awak mention umur awak kan, saya lupa nak mention umur saya. Jadi untuk sini awal lah. Awal maksudnya? Sekarang 22. Tak, saya 22 betul? Tahun 4. Tahun 4. Sama dengan saya nanti Sama lah. Masuk uni bila 19 tahun kan? Sama lah. So awak dah ready ke nak mulakan sesi kita pada hari ini? InsyaAllah ready. So sebelum kita mulakan sesi kita, saya nak saya nak minta izin lah untuk awak isi borang ni sebelum kita, sebab kita punya first time kan. Yang ni yang ni maklumat ni. Ini 6 Ini 8. 6 Disember.
Tadi awak start kelas pukul berapa? Dari jam 8. 8, 10, 10, 1. Lepas ni awak dah free lah? Lepas ni pukul 3 kerja. Patutnya ada apa ni, sispa petang koko. Tapi saya dah habis apa ni, dah tauliah lah. So dia bebas sikit. Faham. Sispa. Awak kenal Afaf ke? Kenal? Puan Afaf. Siapa? Dia atas saya. Ada tu. Puan Afaf pun kaunseling juga Siapa? Puan Afaf pun kaunseling juga. Betul. Classmate saya. Pendidikan ni kos ke? Tak, USIM. USIM. Lepas tu letak degree. USIM je lah? Degree. Lepas tu letak degree for dia. So far hari ni awak okey ke? Okey je. Angka? Boleh je. Awak kerja kat mana? Takoyaki depan Akasia. Saya tinggal kat situ. Tak pernah nampak awak. Saya dekat sebelah Wati tu kan ada klinik Hana tu. Kat situ lah. Kat situ. Baru lagi dalam 2 bulan macam tu. Dah lama tu 2 bulan. Tak nampak? Tak pernah nampak. Macam sebab saya biasa tengok ada kawan-kawan Singapura turun. Ya, saya Ramai tinggal kat situ lah. Everyday kot saya jalan kat situ. Tak nampak awak pula. Tak perasan kot. Maybe. So okey lah kerja kat situ? Ke tak okey? Gaji dia okey? Yes. Awak tinggal kat mana? Melaka, Aikruf Melaka. Kat sini? Kat sini saya tinggal kat Sejati. Fasa 1. Ya Allah, typo dah. Macam mana awak tahu saya bukan orang sini? Nombor telefon. Nombor telefon. Faham. Sebab saya ada kawan silat daripada Singapura juga, tapi lelaki lah. Amar ke? Bukan. Lepas tu? Abi. Abi. Faham. Awak masuk silat juga ke? Jadi awak kenal Amar lah kan? Amar yang mana Amar yang silat kapten. Dia ada 2 silat. Saya silat yang lagi satu tu, yang cekak tu. Abi pun kadang-kadang dia masuk yang itu, satu masuk yang ni. Macam tu. Tak tahu pula ada 2 silat, faham? Sorry saya tulis lambat. Tak apa. Kalau next sesi awak nak buat bila? Kalau minggu ni saya free hari ni dengan esok je. Sebab Jumaat sampai Ahad saya ada program. Itulah sebab saya pun Jumaat Ahad tu macam ada CSR Bravo, macam budak bawa Alpha kita orang tu. So next week ataupun nak buat hari Khamis juga ke? Next week Selasa ke? Next week Selasa boleh? Selasa Kak free bila? Selepas pukul 11 gitulah. Boleh. Tapi yang penting pagi lah. Kalau petang tu saya kerja. Okey. Boleh. Kalau awak macam tak selesa nak mention ke apa, tak payah tulis tau.
latar belakang keluarga. Jadi nanti awak kerja sampai pukul apa? Sampai ke 10. Oh, tengah malam. Macam mana awak boleh tahu kedai tu? Kawan yang macam Oh, gitu. faham. Status kahwin tak ada. Kahwin je lah kan, suami isteri. Masalah fisiologi, psikologi tak ada. Adik-beradik. Adik-beradik ada 4. Semua bujang. Awak anaknya ke berapa? Last. Last lah. Faham. Bujang. Yang ni. Ada. Rasa tak? Isu yang Kalau dikongsikan. belum sure lagi tak payah tahu tak apa. Secara kesihatan tak ada. Pengambilan jabatan tak ada. Tak ada. Tak pernah. Penilaian kaunseling Tak ada. belum pasti. Yang ni pula persetujuan antara kita dua. Nama? Tak apa, yang tu saya tulis nanti. Ni kalau gila kan. Tentang nama. Akak dari mana tadi? Dari rumah tadi. Oh. Yang ni pula kegunaan Saman. Last. Yang ni Dr. Usman yang suruh awak buat ke ataupun saya korang? Macam mana? Dia di Ataupun- dalam ada markah. Oh. Kalau kita tak buat tu macam kita membazir markah gitu. Ada 10 markah. Banyak ke makan dia? Berapa makan dia? 10. Tu kata paling pun awak jumpa sekali lagipun untuk bantu awak punya senior macam tu. Dr. Usman jawab apa? Basic counselling. Faham. Tentang ibu bapa juga tak ada. Okay. Okay. So ni semua nantilah. So awak rasa awak nak 3 ke ataupun 5 sesi? Sorry. Dia bergantung Tapi kot. ya betul. Bergantung juga dengan kalau saya awak punya macam cerita.
tak banyak cerita kan. Okay, tak apa. Nanti depends lah, okay? Okay, so setakat ni awak dah ready ke nak cerita apa-apa pasal hari ni ke? Dah ready nak mulakan sesi kita pada hari ini? Ready, tapi macam sehari ni dia macam baru lagi kan. So apa-apa masalah ke yang awak tengah go through dengan kawan awak ke, dengan housemate awak ke, dengan partner awak semalam ke? saya dengar hantu. Oh, okay. Kenapa tu? Malam semalam kita tidur lambat sebab hari ni ada exam. Yang tadi tu lah basic counselling tu kita ada exam. And then nak katanya terkejut tu lah sebab doktor buat bertulis kan. So kita orang kelabah baca buku semua kan. Lepas tu malam tadi first time lah saya tidur lambat sebab saya jarang tidur lambat. Dalam pukul 2.30 macam tu, 2.30 macam tu kan. Lepas tu kawan saya pun ada, tapi dia study kat luar bilik. Dia study kat ruang tamu kan. Lepas tu saya dengar ada humming yang macam nyanyi-nyanyi tu. Tutup laptop, saya tidur. Tu member saya masuk. Dia kata, Sufi tak tidur lagi ke? Tak, tunggu akak masuk. So, kata, kenapa tunggu kita masuk? Akak menyanyi kat luar tadi. Tak adalah. Mana ada akak nyanyi? Akak bercakap seorang-seorang adalah bercakap dengan laptop tu. Macam kita kan, kalau kita baca slide kan, kita akan baca pokok kan, macam tu lah. Akak baca slide lah. Lepas tu serius lah tak nyanyi. Bukan akak suka nyanyi ke? Macam tu. Lepas tu dia, kau kan, aku nak tidur tau. Sekarang kau tidur ngadap aku. Lalu dia yang takut. Lepas tu esoknya kita tanyalah roommate kita, housemate kita yang lain kan. Mana ada pukul 2.30 orang dah tidur, dia kata. Okay, tak apa. Seram juga. Awak seorang je lah dengar. Time tu awak tengah seorang kat dalam bilik tu? Ya, time tu saya tengah tengah baca slide, tengah baca kok-kok kan. Tiba-tiba dengar orang nyanyi. Oh, kau main happy lagi dia bernyanyi kalau saya pun mampu happynya. Esok nak exam menyanyi pula. Rupanya bukan. Cakap faham. Lepas pagi tadi macam sebab dah tidur lambat. Saya jenis saya memang tidur pukul paling lambat 12 lah. Lambat tu dah kira lambat 12 tu. Tapi tiba-tiba semalam tidur dah nak pukul 3. Kira pukul 3 lah saya dah borak dengan kawan saya tu kan. Dah tak tidur semua, tutup kepil mata tak tidur. Dah tidur lambat. Pagi tadi sebab saya yang drive. Kawan lain memang tak drive lah. So time nak drive tu kan, saya rasa aduh beratnya, malas betul nak pergi kelas hari ni. Sebab kelas pula pagi, lambat pula. Memang lah. Lepas tu first time dalam beberapa sem ni, 5 sem ni, saya tersengguk dalam kelas. Tersengguk yang betul-betul tersengguk macam gitu. Saya tak sedar pun saya tertidur. Sampailah macam doktor segah kan, macam dia cakap kuat. Macam tiba-tiba slow, tiba-tiba dia cakap kuat kan, macam mungkin dia nampak orang tidur apa kan. Baru saya sedar yang saya tidur. Dia first time jadi macam tu. Sebelum ni tak ada pun. Apa yang selalu awak buat sampai tidur lambat tu? Buat assignment ke, belajar ke? Selalu kalau tidur lambat tu kalau assignment saya memang tak tidur lambat. Biasa exam lah. Biasa untuk exam saya tidur lambat. Nak lagi final lah. Final tu pernah esok tu nak masuk exam pukul 8. Pukul 5 pun saya tak tidur lagi. So, awak tidur pukul apa tu? Saya tidur sekejap je sebelum subuh. Tidur kejap, lepas tu bangun dah. Sejam. Kalau saya tak boleh tu. Kalau saya exam pula, saya kena tidur betul-betul. Sebab kalau saya tak tidur, otak saya tak boleh function. Itulah saya tak boleh macam tu. Tapi sebab saya macam takut. Dia punya pula subjek macam seram gitu kan. Saya itulah. Setiap kali kalau subjek macam killer lah saya tidur lambat. Biasanya assignment tak. Assignment saya akan siapkan pagi, petang atau balik pun malam 10 macam tu lah. So setakat ni awak ada banyak assignment ke? Banyak. Dah start lah? Belum lah? Dah start dah sikit-sikit. Cuma apa ni, kita orang ada interview kan. Macam ni ada masalah juga lah dengan orang yang kita nak interview tu. Macam kita kena interview Islamic figure yang macam ada buat buku, content creator je tu kan. So diorang macam busy.
Lepas tu berapa orang dah kita orang PM. Ada yang tolak untuk di interview, ada yang kita orang dah buat appointment dah pun. Tapi bila saya bagi soalan interview tu untuk prepare esoknya yang dah di appointmentkan tu, dia kata esok tak boleh. Macam dia cancel last minute. Kita orang macam, kenapa tak cakap dari minggu lepas? Kenapa kita orang minggu depan ni dah nak kena hantar? So kita macam keram betul. Jadi tak apalah. Mungkin dia, yelah kita pula nak interview orang bukan biasa-biasa kan. Macam awak DM siapa tu? PA Ustaz Ahmad Dusuki. Tapi agak mengecewakan jugalah. PA dia tu macam, kenapa PA? Bukan dia apa ni, penyusun jadual tak silap saya. Macam tu lah. Sebab saya ada tanya nak berurusan macam mana daripada dia lah. So saya pun cakap lah sekian saya nak buat interview ni. Lepas tu dah ada appointment, then cancel last minute. After tu saya tanyalah boleh tak buat online, interview online. Macam tu lah. Lepas tu dia macam lepas tangan. Dia kata ambil nombor ni, awak message terus dekat Ustaz. Lepas tu kalau akak rasa Ustaz nak layan ke PM banyak tu. Ustaz confirm lagi busy. Dia confirm tak perasan tu DM tu. Pula nombor tak dikenali, mestilah orang tak nak baca kan. Memang pun. Ada macam kawan-kawan grup saya pun macam kenapa dia lepas tangan macam tu kan. Macam tu. Kita orang dah ready dah nak pergi sana semua. Sebab bukannya kita minta dia datang ke apa ke, tak, kita yang akan datang kat dia. Lepas tu boleh pula dia tolak kita sebabkan tetamu lain. Macam kita dah buat appointment kan. Sedih kat So awak ada backup plan lah? Ke belum ada? Dah ada, tapi itu pun dia kata macam kita ingat nak pergi MBSA Shah Alam yang majlis buku kan. Nak pergi situ. Tapi dia kata dia tak ada kat situ pula hari yang kita orang free tu. Jadi kita macam macam mana ni? Apa-apa content creator ke? Dia book writer. Macam kita orang dah siapkan kita orang punya charge dengan IWA. Macam kena buat soalan apa semua tu kan. Soalan tu kita nak buat. So kita orang memang nak kena pilih yang under content tema pasal book writer. So kita orang kena cari book writer je lah. Awak try Ayutika. Ada isu dah nak Ayutika ke Aisyah Jaga? Nak lah, banyak isu orang. Kenapa awak pilih? Kan dia dah pening dah. Tapi topik dia pasal apa? Maksudnya awak nak interview diorang pasal apa? Pasal buku je kan? Pasal buku, pasal konten dalam buku diorang, mana diorang dapat idea. Semua macam tu lah. Boleh je. Faham? Kan tanya soalan lain lah. Kita lah. Kita bukan negeri lah. Faham? So yang kedua ni kita orang PM Najmi Fatih. Najmi Fatih ni dia fast respon lah. Kita orang chat semua, cuma tu je dia tak ada. Dan kita perlukan evidence kan. Kita orang ambil gambar dengan dia macam tu. Tapi dia kata saya boleh jawab secara WhatsApp. Kalau masa live macam tu dia tak suka, dia kata. Lepas tu kita orang try lah tanya, kalau cik masuk nak masuk online sekejap ambil gambar je tak boleh ke? Macam tu. Lepas tu dia tak reply lagi. So kita tolonglah reply cepat. Risau kan sebab kita minggu depan dah kena siapkan macam dia punya summary untuk kita orang punya interview ni. Faham? Setakat tu semua okey lah? Assignment lain semua okey ke? Setakat itu assignment lain saya rasa macam untuk SEM ni dah agak heavy juga. Heavy sebab awak ada tanggungjawab lain ke? Maksudnya macam jawatan lain macam awak tadi mention. Bukan yang pasal jawatan tu tak kisah sangat. Ni pasal belajar ni, dia punya heavy tu macam lain macam tahun ni. SEM ni. Kenapa? Makin banyak assignment ke ataupun assignment makin susah ke? Mungkin assignment makin susah. Macam tu kot. Faham? So macam mana awak cope? Awak belajar dengan tadi tu yang part time tu? Part time awak tu kerja berapa hari dah? 2 hari seminggu. Oh okay. So hari Selasa Rabu saya kerja.
Dan selebihnya tu memang untuk study je lah. Ikutkan mak saya tak bagi lah. So fokus lah, janganlah cari kerja apa kan. Lepas tu macam saya ni segan nak minta duit orang tua kan. Macam apa, nampak mak saya cakap, nampak macam mama ni tak boleh nak tanggung ke. Okay. Bukan tak nak, bukan tak minta tanggung, tapi rasa bersalah kan. Segan lah. Kita yang tulang kuat lagi ni kerja lah. Macam tu lah saya fikir macam tu. Lepas tu mak saya cakap, tak ada, sem depan jangan kerja, berhenti macam tu lah. Okay. Faham. So awak okey je lah kat tempat kerja tu? Tak ada apa-apa masalah ke? Macam mana dia okey je tau. Kita suka environment situ sebab awak kerja dengan kawan awak ke? Dengan budak-budak sispa. Semua ada sispa. Berapa ramai tu? Sehari 2 orang. Tak, maksudnya yang join awak dengan kawan awak tu berapa? 2, 4, 6 7 Sophie, Remy, Aina. Macam ramai tu? 8 orang. Sehari tu 2 orang partner. So kita okey je antara kita orang. Lepas tu yang tak okeynya bos. Kita macam dia okey dengan orang lain tau. Okay. Jangan saya dengan seorang lagi ni, dia macam tak suka, tak tahulah nak kata tak suka ke apa. Malah nak buat assumption kan. Tapi daripada body language dia memang tak suka kita orang dua ni. Macam tu. Cara dia cakap, kan kita boleh tahu orang punya eye contact macam mana kan. Lepas tu contoh saya ada dekat depan dia, tapi yang dipanggil orang yang dekat tempat jauh macam tu lah. Macam tu lah. Lepas tu saya okay, tak kisah pun macam tu lah. Saya buat dek je lah. Lepas tu di sekali tu kita orang, mungkin saya dengan yang seorang lagi tu macam louder lah, macam tak suka cakap kan. Lepas tu waktu tu kita orang dah terlambat tu. Lepas tu kita orang dah siap buka Grab semua. Lepas tu bos macam beli kita orang dua lah. Lambat buka kedai macam tu lah. Lepas tu saya dalam hati cakap lah, kita orang dah kata dah, kita ada komitmen lain, kita orang student. Kita orang dah cakap ya, daripada kelas. Tiba-tiba ada kelas ganti kan. Kita tak tahu, kita tak expect kan. Lepas tu sampai-sampai tu dah lambat. Lepas tu amboi lambatnya buka kedai. Lepas tu saya tunjuk lah bukti yang dah ada customer. Dia kata saya datang lambat 4.30. Padahal 4.40 tu dah ada customer. 4.30 tu dah ada customer dah. Okay. Macam tu. 4.40 tu memang dah siap order semua. Lepas tu saya hantar lah yang tu. Lepas tu dia balah lagi. Dia kata apa ni, saya lalu depan tu pukul 4.30 baru keluarkan kedai. Cik gaduh tu tadi ni. Macam tu lah. Gerang time kita orang dua je, ada je yang tak kena macam tu. Masa awak senyap je lah, awak buat apa? Tak, lepas tu saya abaikan je. Faham? Ignore je macam buat sakit hati pun tak payah. Bos awak perempuan? Lelaki. Oh, lelaki Nak cari pekerja perempuan tapi sebab saya ada nampak juga satu makcik perempuan, tapi saya tak tahulah tu ingat ke tu bos awak ke apa ke. Tapi ada budak kecil kan, kadang bini dengan anak dia datang. Saya nampak anak-anak budak-budak kecil tu semua. Tapi bininya sangat positif lah. Saya suka kalau bini dia ada, tapi saya tak suka dia ada. Dia macam kira tu semua anak-anak dia lah. Yep. Faham. Anak-anak dia macam okey lah, anak dia rajin tolong. Cuma saya tak suka kalau dia ada. Ya, faham. Saya tak pernah nampak lah bos dia. Saya nampak isteri dia dengan anak dia semua. Lagipun isterinya pun doktor, macam dekat ET College kan. So faham kita student ke mana kan. Faham. Lepas tu kita orang geram lah. Satu lagi kita orang datang lambat sebab gaji tak kena dengan kita orang punya ni jam. Tekanlah pukul 3 sampai 10. Dia bagi 35. Paling pun bagilah 40 kan. 35. Genapkan lah 40. So dalam 1 jam tu berapa tu? RM5. Lepas tu kita orang datang lambat. Nak 35 yang kita genapkan 35. So kita datang lambat. Macam melawan juga, mogok juga time tu.
Faham. So awak rasa okey tak RM5 tu untuk gerai macam itu? Okey lah. Sebab nak katanya RM5 RM5 okey lah. Sebab dia gerai tepi jalan macam tu kan. Lain lah kalau dia macam F&B yang macam besar kan. Ya. Ramai customer? Boleh Biasa. tahan lah. Nak katanya kalau untuk, sebab bapak saya pun berniaga kan. Kalau untuk peniaga tepi jalan tu, saya rasa dia punya apa tu, tempat tu okey lah. Dalam sehari boleh cecah 300. Kira okey lah. Mungkin kalau ada yang tak pernah nasib baik tu, kadang-kadang adalah 100. Tapi 100 dah nak ke 200 lah macam tu. Faham. Bapak awak niaga apa? Kuih pisang. Kat sana lah? Kat Melaka. Faham. Kalau bapak saya niaga kat sini, saya kerja dengan dia je lah. Yalah. Apa saya kerja dengan orang tu? Bapak cakap dia. Lah. Faham. Tapi yakin dia sedap? Sedap. Sebab saya yang buat dia tak ada. Boleh ada parti saya datang lah. Petang ni kan? InsyaAllah boleh. Faham. So selain tu semua okey ke? Okey je. Awak dengan kawan awak okey ke? Dengan customer awak ke? Housemate ke? Housemate okey je. Classmate saya tak kenal sangat. Sebab kita ramai kan. Diorang pula ada kelompok-kelompok diorang kan. Kita okey je. Macam kalau tegur lah. Macam tu. Tapi tak adalah nak saling mengenali semua tu. Ramai kan. Yalah, faham. Ada apa-apa lagi ke yang awak cerita selain tu ke? Tak ada kot. Tak ada. Ada apa-apa yang awak tengah rasa tak okey ke? Ataupun awak tengah stres pasal something ke? Macam mana? Tahu lah. Kadang-kadang rasa diri tu baik, kadang rasa diri tu jahat. Ada apa awak rasa diri awak jahat tu? Tak ingat macam mana. Saya ni kadang-kadang pakai tudung labu, kadang pakai tudung pendek, stokin dengan handsock on off. Lepas tu macam apa aku buat ni macam tu. Lagipun saya dulu saya rasa jahat mungkin sebab saya rasa saya tak macam dulu. Sebab saya dulu belajar tahfiz tau. Lepas tu saya rasa teruk siap macam tu lah. Faham. Macam kejap solat lambat, macam main phone leka. Itulah. So saya rasa saya rasa saya jahat. Tapi saya macam mana nak cakap Entahlah, susah nak terangkan. Apa yang buatkan awak macam susah nak macam gitu? Sebab kawan ke, sebab uni ke, ataupun sebab awak rasa awak dah bebas ke? Kadang macam gitu kan? Mungkin sebab saya rasa saya macam dah bebas kot. Mungkin. Faham? Yelah. So macam lagi susah kan nak istiqomah? Faham je. Tapi kawan awak semua okey dah kan? Kawan saya okey je. Sebab semua housemate saya tu pun lebih kurang 4 orang semua kos dakwah. Tapi housemate saya semua okey. Dan budak fam tu pun daripada Kelantan tu memang baik lah. Ada yang daripada kawan sekolah awak ke? Tak ada lah? Tak ada. Dalam rumah tu tak ada. Tapi luar ada. Means macam kos lain. Ya. Itulah tak ada. Tak selalu pun jumpa diorang. Dan rindu lah juga kan. Tapi masing-masing dah busy hal sendiri kan. So tak apalah. So bila awak rasa macam itu, awak buat apa? Macam tak saya rasa jatuh kata saya terbenung sekejap. Lepas tu entahlah. Macam tak lah. Abaikanlah macam tu. Faham. Yelah, biasa dah kan dah masuk uni memang susah nak macam istiqomah. Dulu kita macam ni, sekarang macam itu. Saya pun macam itu juga. Itulah. Kan? Tak apalah, selagi
biasalah, kita kan naik turun memang kita orang. So selagi masih dah tutup tu okey lah kan. So ada apa-apa ke awak nak share? Kau nak tanya saya ke, awak nak saya buka topik pasal something ke, pasal saya cerita ke, boleh je, tak kisah pun. Akak kan datang Malaysia kan. Dekat sana tu tak ada macam mana akak boleh tergerak nak masuk Malaysia macam tu? Okay, saya kan daripada saya kat Singapura, saya daripada Pre-U tu. Awak tahu tak Pre-U tu apa? Pre-U tu macam diploma kot 2 tahun. Macam gitulah diploma, tapi macam sekolah agama macam gitu, diploma macam gitu. So saya sama je, saya belajar apa nama dia? Syariah tu semua, belajar tu semua kan. Semua syariah, usul dia semua kita belajar sama je, cuma yalah. So macam diploma gitu 2 tahun je. So bila daripada situ kita orang memang akan continue either masuk local uni ataupun kat luar negeri atau overseas. So memang kebanyakannya memang nak sambung overseas. Overseas maksudnya macam dekat Malaysia ke, dekat Mesir, Jordan. Macam biasa kan, sekolah agama kan. Macam Mesir, Jordan macam itu semua, macam ataupun local uni maksudnya kat Singapura. So kebanyakan kita orang nak sambung overseas. So kita orang kebanyakannya memang pilih Malaysia lah, sebab Malaysia paling dekat kan dengan Singapura. So that's why saya masuk sini lah. Macam saya ingat macam sebab tak ada kos yang tak pun. Memang kita daripada Pre-U memang automatik akan sambung luar. Memang macam itu lah. Tak tahu kenapa, maybe sebab kita orang memang sekolah madrasah kot, semacam tak tahu memang automatik sistem macam gitu. Malaysia ingin nak ke Singapura. Try lah, nanti saya jumpa awak berjalan. Betul lah, macam susah kot. Tak ada dekat je, padahal saya punya saudara Melaka dengan Singapura lagi dekat. Ya, tapi tu dah 2 jam lebih je kot. Entahlah, tak tahu apa yang jauh saya, apa yang macam Yelah. Saya pun pernah pergi Melaka juga. Memanglah akak dah dalam Malaysia. Saya pernah pergi Melaka juga, tanya-tanya family saya. Kalau dah dalam Malaysia ni, pergilah mana-mana. Betul. Best. Betul. Lepas tu akak ada taken ke banyak cincin? Itu luar counselling. Tak ada. Tak ada. Dah tahun 4. Apa? Tak nak cakap apa-apa, tu semua kat luar nanti. Ada. Tak apa, it's okay. Awak apa ke dengan si Abi tu? Tak. Lepas tu macam mana? Kenal-kenal macam itu je lah. Kena macam gitu je. Pernah sembang ke apa ke? Pernah kejap. Sekejap je. Lepas tu dia dah tak datang kelas. Macam lama juga dia tak datang kelas. Kelas dengan dia ke? Bukan, tak datang kelas silat tu. Dalam berapa bulan? Sebulan lah ada kot. Sebab dia jatuh motor. Asa dia dah tak datang kelas dah waktu tu. Dia jatuh motor. Accident motor. Betul tu? Saya tahu juga. Betul lah. Lama juga. Faham. Ada apa-apa lagi ke? Tak ada. Yang awak nak kongsikan ke? Tak. Kita belum habis masa lagi ni. So kita berbual santai-santai je lah. Okay. So ada apa-apa tak awak nak tanya ke? Macam ni akak dah buat apa ni, FYP belum? Dah kan? Kita counselling dah buat daripada last sem lagi. Kita orang start awal. Tapi belum habis lagi lah, macam biasa. Faham. Masih struggle lagi. Walaupun start awal dia tak sama juga. Itulah. Dia last minute tu idea yang membuat-buat tu. Macam tu lah. Betul. Awaknya FYP macam mana? Okey ke? Itu nak tanya tu dia macam ni. Kita orang baru belajar awak baru tahun 3 kan? Lupa lah. Okay, saya lupa. Baru belajar pasal metodologi kajian yang kena buat kuantitatif semua tu kan. Lepas tu sebenarnya saya tak faham kan? Tak faham. Awak sama je. Saya pun tak faham Schuss method kan tu. Saya pun tak faham langsung subjek tu. Saya rasa semua orang tak akan faham kot subjek tu. Tapi bila awak nak masuk tahun 4, benda tu dah tak penting. Dia cuma penting bila sikit-sikit je lah awak fahamkan je subjek tu pasal apa. Dia tak adalah dalam sangat pasal benda tu. Tu saya masuk kelas pagi tadi kan. Macam apa aku belajar.
Ya biasa. Saya rasa memang semua orang tak akan faham kot. Macam faham sikit-sikit je. Sebab dia pun ada macam masuk macam matematik juga kan. So macam tu yang buat susah kot. Penis macam benda kan. ni. Ya Allah. Itulah. Lepas tu doktor lah cakap, subjek ni senang. Siapa yang ajar awak tu? Dr. Kasum. Oh, okey lah tu. Saya punya doktor Arab tau. Doktor siapa nama? Doktor Salah. Tak, Doktor Ishak. Doktor Ishak. Kenapa? Oi, kenapa? Dia ada kita orang. Dia lagi. Dia pernah ajar kita orang time SEM 1. Lama lah SEM 1. Ajar apa tu? If Nusus tak silap. Nusus kot. Dakwah lah. Ada. Ini senang. Memang tak senang. Semua bila cakap senang. Senang. Itulah. Doktor Ishak lagi. Tak ada Melayu langsung lagi. Kita orang susah gila. Struggle faham sendiri je. Kan? Ya. Lepas tu time tu quiz lagi. Face to face lagi. Lagilah saya tak tahu nak jawab apa. Kan. Face to face lagi. Ya Allah. Macam saya FYP tu lebih kurang macam thesis lah. Macam tu kan. Betul. Memang pun sama je. So makin lama dia makin dalam. Makin mendalam kan. Macam awal-awal tu assignment macam tu juga. Tapi dia ringkas macam tu. Tapi kalau yang nak masuk ke tesis ni, dia makin betulnya proper lah. Betul. Sebab dulu tak ada kuantitatif, tak ada kualitatif. Lepas tu dia sikit-sikit dia naik macam tu kan. Tapi tak apa. Sebab nanti setiap every year tahun 4 kan kena ada SP kita orang masing-masing. Awak tahu kan? Kan? Kita orang punya macam supervisor kan? Tahu. So macam diorang yang akan tolong kita orang lah. Bestnya tapi takut. Tak apa, bolehnya. Tempat best je. Tapi takut je lah. Saya rasa bila tahun 3 tu memang banyak benda kot kena buat. Dan saya rasa saya faham. Sebab bila dah masuk, tak tahulah kos awak lain dengan kos saya lain. Sebab kalau kos saya rasa tahun 3 lebih saya stres daripada tahun 4. Sebab tahun 4 kita orang dah start practical kan. Awak tahu kan practical? Tahu. Macam practical macam tu. So macam dia lebih kepada macam dalam seminggu pun saya cuma kelas 3 hari je. 3 hari dalam seminggu. So macam betul lah 3 hari seminggu. So macam yang lain semua tak ada kelas. So yang lain tu semua yang kita orang yang kena buat sendiri lah. So macam dia lebih kepada disiplin lah. Betul. So macam saya rasa tahun 3 memang stres lah. Sebab memang dia macam last lap sebelum nak masuk tu tahun 4. Sebab tahun 4 dah memang santai sikit kot. Mungkin kot. Tak tahulah kos awak ni baru masuk. Sebab kos saya macam gitulah. Baru masuk SEM 3 ni. SEM 5 ni macam banyak benda kena buat kan. Apa ni? Macam tak nak tahu dah mula dari mana kan. Faham. Saya tahu. Saya macam itu juga. Banyak je benda nak buat. Tapi dia cakap aduh, aku nak mula dari mana? Yang ni ke yang ni? Yang ni kena hantar esok. Yang ni pun sama. Yang ni serabut lah. Tak apa. Nanti tahun depan awak dah okey sikit kot. Itulah harap-harap macam tu lah. Kan macam saya kan ambil dakwah kan. Macam setiap kali kalau makcik-makcik kan mesti ditanya, kau ambil course ni kau nak jadi apa? Sebab kalau nak jadi cikgu kan kena ambil bahagian pendidikan ataupun macam tu kan. Lepas tu terfikir jugalah sebab makcik-makcik tanya kan anak-anak dia orang kan berjaya. Macam dia lah tu paling berjaya. Oh sakit hati. Betul. Atau dia kata saya cakap lah jadi tak tahu nak jadi apa. Macam dia gitu. Cakap awal jadi tahu faham. So saya pun tak tahu ada tujuan. Tapi tapi dakwah pun boleh juga kan jadi ustazah, teacher kan? Boleh kan? Tak ke? Guru? Boleh tapi dia macam ni selagi ni yang saya tahulah, selagi dia tak ada diploma perguruan dia tak boleh diiktiraf macam tu lah. So, betul lah. Kalau nak ni saya kena sambung lagi. Kalau nak jadi cikgu kena sambung lagi diploma perguruan. Faham. Tapi boleh juga dalam social media tu semua. Dalam social media boleh. Macam kalau ataupun ni mak saya cakap lah kalau macam bagi talk-talk tu semua kan? Betul tak? Tapi saya bukan macam mana, saya talkative, saya banyak cakap, cuma confident tu tak ada. Macam tu lah. So memang kalau orang suruh cakap depan, kalah. Aku
Aku bagi idea kedua ni. Faham, tak apa. Confident tu kan boleh lama-lama boleh build. Tak apa, slowly je. Tapi kadang orang cakap macam time saya present kan, dia cakap macam, confident gila kau. Pasal cakap confident benda aku merepek kat depan tu. Itu kalau gabra kan macam lantang kau lah, salah masalah lah. Macam tu. Gitu. Lepas tu awak punya housemate tu semua orang Melaka juga ke? Oh tak, ada daripada Perak, ada daripada Pahang, dari Kelantan. Perak 2 orang. Semua ada. Perak 2 orang, Semua Pahang 2 negeri orang, ada. Kelantan 2 orang. Saya seorang. Sedih kot nak balik Melaka seorang. Saya drive kan. Drive seorang kan ngantuk, tak ada orang borak, tak ada apa kan. Ya. So kadang macam, aduh, siapa nak teman aku? Kadang saya bawa kawan saya balik. Dia rasa macam, teman lah balik. Teman balik gimana tu? Balik Melaka. Macam kadang cuti sem, kalau cuti mid sem korang tak balik kan, macam dia orang duduk rumah kan. Jomlah balik di Melaka. Sebenarnya saya boring kat rumah pun sebab saya adik-adik semua lelaki kan. Boring macam tak ada kawan. Macam tu. Lepas tu jomlah balik kawan dengan aku. Tu anak bongsu, memanglah duduk seorang kat rumah. Awak tak rapat ke adik-adik awak sebab semua belum kahwin kan? Tak kot. Semua bawa diri macam lelaki kan. Saya selalu jaga nak pergi sini, nak pergi situ. Dia sendiri, dia sendiri. Yelah, faham. Kau dah ada kereta dah ada lesen ke kat sini? Yelah, sekarang kita nak Tak, masalahnya bila kita nak keluar, parents tak bagi sebab perempuan. Macam tu lah. Sebab tu lah kita ajak abang. Ini dia tak nak teman. Ya, memang lah. Hari tu saya cuti saya tu balik rumah. Baru nak keluar. Saya nak keluar malam pukul 9 lah. Waktu tu nak makan dekat je. Dekat, betul-betul dekat dengan rumah saya. Naik kereta lah? Lepas tu bapak saya dah call, kat mana tu? Balik sekarang. Saya dah ajak dah abang saya, jomlah makan kat luar. Dia cakap, pergi lah seorang. Pergi lah sendiri. Macam tu lah. Yelah, faham. Saya pergi lah sendiri. Dah kena marah pula. Aduh. Awak tak ada inform bapak awak ke awal-awal tu? Ada. Lepas tu? Dah cakap dah balik semua pukul 10. Ni tak ada. Saya baru sampai kedai pukul 9.30. Balik sekarang. Faham? Aduh. Balik semata-mata suruh tolong dia untuk niaga esok. Padahal ramai lagi dalam rumah tu. Sempat makan tak? Tak sempat. Kita baru ada air. Saya dengan kawan saya. Baru ada air. Ya Allah. Tak apalah weh, aku balik dulu lah. Strict parents lah ni. Dia kata gitulah. Sama lah, sayanya parents pun strict juga, tak boleh balik lambat. Tapi ayolah, kadang-kadang degil juga kan balik lambat. Kalau dah balik lambat kena marah je lah. Itulah kita dengar je lah. Yelah, dah biasa dah kena marah. Anak bungsu, saya anak bungsu juga. So memang dah biasa lah kena marah. Kena betul lah. Tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. Itulah. Biasa. Nak pergi lepas tu saya pergi esoknya tu, saya pergi macam tempat lepak makan lah. Macam saya kalau tak ada orang teman pun saya boleh jalan sebenarnya. Sebenarnya gitulah. Yelah, cuma parents yang tak bagi kan. Lepas tu faham. saya cakap dengan mak saya, mana nak keluar ni? Kejap tanya papa. So tanya mak pula. Tak, tanya papa. Kak, papa suruh ikut kau. Aduh, ikut pula. Kita nak healing. Baru nak feeling sorang-sorang. Ya, macam kalau orang kena tempat. Kalau pula kita bawa orang ni lain macam kita nak jalan sorang je betul. Seorang, lepas tu take time lah. Macam nak healing kan. Kata, aduh aku balik cuti mid-sem ni tak ada healing langsung. Baik tak payah lagi. Yelah, faham. Macam tu lah. Awak rapat dengan family awak? Parents awak? Parents rapat lah sebab semua ngadap kita kan macam ni nanti semua nak ngadap saya. Maksud lah kebabang saya sebab je saya hidup saya macam tu lah. So semua saya. Padahal ada 3 orang bujang. 3 lelaki kuat. Tak ada cacat apa, tak ada. Faham? Awak kata awak tadi bongsu kan. So maksudnya abang awak semua dah
20 lebih lah kan? Paling tua 27. Oh, dekat lah ni. Pendek jaraknya. Yang first 27, 26, 24, 21. Oh. 21? Saya. Oh. Wah. Atas awak umur? 24. Faham. So macam tak adalah jauh sangat. Dah. Semua dekat je. Bagus lah. Nak macam anak tunggal dah. Yelah, lagi awak seorang perempuan nanti. Mesti kerja rumah semua awak yang buat Bukan kerja dalam rumah je, kerja luar rumah. Saya ada kucing. Pasir kucing tu saya lah yang kena bersihkan. Beli pasir kucing saya. Lepas tu mak saya nak meniaga semua. Beli barang saya. Setiap kali saya nak keluar rumah je, Nak kirim ni. Last saya dekat, habis masa saya dekat kedai runcit je beli barang. Saya macam faham. kadang rasa macam kalau nak balik tu saya nak duduk hotel. Tak lah. Dia bukan ada haka tau. Dia macam nak masa, nak me time tu je lah. Tak apa lah, kat sini awak boleh me time. Betul tak? Tak ada lain. Tu saya. Sebab macam saya sekarang pula dah ada kereta. Mak saya bawa kereta. Ya, lagi best kan? Hampir Sedari every week dia suruh saya balik tak. Every year balik Melaka lah ni? Yes. Dulu tak ada pun, tapi after saya ada kereta ni, every week dia suruh saya balik. Berapa jam? Kalau saya speed 1 jam je. Kalau Serius lah, 1 jam je? Boleh ke sampai 1 jam je? boleh. Hari tu saya gerak dari rumah. Jauh juga Melaka kat sini. Dari Melaka 12.5 sampai sini 1.5. Kalau biasa Kalau bawa biasa 1 jam 45 minit. Tu make sense sikit. Sebab satunya cepat gila. Sebab Melaka jauh juga. Jauh. Laju juga saya bawa hari tu. Sebab saya rasa macam saya ngantuk. Saya drive seorang. So time nak ngantuk tu memang speed lah. Yelah. Faham? Healing. Healing kan laju-laju. Sekejap tengok dulu. 1.4 ada. Saya bawa 1.40. Faham? Kita apa tu? Kereta Wira. 1.4 Laju tu. Macam nak terbang. Tapi tak ngantuk terus. Yelah, faham. Kalau tiap-tiap minggu saya kena balik. Macam kita tak, anak kan, mana nak tolak. Macam yelah, tengoklah orang balik So minggu ni awak balik juga lah? Minggu ni tak, saya cakap saya tak boleh balik. Saya cakap banyak, ada CSR Bravo semua. Lepas tu kata okey lah, 23 bulan kot dia suruh balik. 23 bulan Next week Disember kan? Next 2 week lah dah balik. Okey lah, tengok lah balik. Lepas tu kata mak saya macam stres jugalah. Mak saya ni kalau saya tak balik dia macam merajuk. Macam janganlah macam tu. Mama suruh orang dinlit, tapi mama suruh asyik suruh orang balik. Lepas tu pula merajuk macam mana tu? Macam yelah tak payah balik. Macam tu macam ayat dia tu lah. Lepas tu dia cakap sekarang makin busy macam ya Allah. Ya Allah, emosi pula. Faham. Emosi saya. Time dapat mesej tu macam, kenapa mama ni? Orang belajar lah. Macam geram nak marah tak boleh. Macam tu lah. Nak marah mak. Aduh. Kadang tu tak adalah kan. Macam bukan nak kata apa, kadang terkilan jugalah. Macam kita bukan pandai mana. Kita biasa-biasa je. Kadang saya Kak anak bongsu agak tahu lah. Macam abang saya yang sulung tu pandai. Apa ni, dia pandai secara semula jadinya lah. Dia nak sulung kan. Mak bapak pandai, turun semua kat dia. Yang bawah-bawah ni ketinggalan dia sikit. Macam gitu. Lepas tu saya macam dah compare awak ke? Macam tu lah. Macam tengok Alung kat tu. Alung tu pandai. Ya faham. Alung tu lain, saya ni lain kan. Faham. Macam faham je. Geram. Pasal awak rasa apa bila parents awak cakap gitu?
Awak rasa sakit hati ke awak rasa tak kisah? Saya diam je. Tapi rasa tu adalah macam bodoh sangat kau kan. Faham? Dah jadi macam ni. Sebab daripada saya menengah, semua parents saya aturkan. Sampailah saya masuk U. Oh. So saya tak So masuk UC ni pun sebab parents awak yang letak awak kat sini ke macam mana? mak saya suruh macam isi UPU tu kan. Saya ikut je macam saya nak pergi Uniza, macam nak pergi jauh sikit lah. Lepas tu Uniza jauh ke? Uniza bukan kat sini. Oh. Jauh lah juga kan daripada Okay. nak Melaka tu kan. Faham. Lepas tu dia kata isi lah yang ni, UC dekat sikit senang. Okay lah isi. Saya dengan tanggapan, saya letak bawah-bawah tau UC ni. Saya dengan tanggapan macam tak dapat lah macam tu. Sebab saya bukan nak yang pandai-pandai sangat UKM ke, tak. Saya nak benda yang jauh macam tu. Lepas tu dapat isi. Daripada situ semua mak saya, daripada saya menengah masuk je form 1, saya nak masuk sekolah muzik kat Johor. Lepas tu bapak saya tahu, bapak saya terus bawa saya pergi madrasah. Yalah. Kantai pula. Sebab time tu saya pergi seorang. Nampak dah jandam. Interview sekolah seni Johor Bahru sendiri. Dah jandam. Lepas tu? Time tu dah dapat surat. Sebab dapat surat tu lah yang kantoi. Dah kantoi tu. Bapak awak memang nak awak masuk tu lah. Bapak saya terus hantar saya pergi madrasah. Adik-beradik awak yang lain pun sama juga ke? Dia masuk sekolah mana? Sekolah biasa? Sekolah menengah biasa. Menengah kebangsaan. So kira kan semua biasa, awak seorang je lah yang tu. Faham. Lepas tu dia expect kita pandai akademik. Yalah. Itulah keram. Maybe sebab awak seorang perempuan kan, punya diorang letakkan awak kat madrasah. Selalu macam itu. Saya pun tak faham kenapa. Sebab diorang fikir macam lelaki tak payah masuk madrasah pun tak apa kan? Tak macam terjaga. Macam gitu. Tapi rasanya macam sama je kot. Sama je kan. Patutnya asal nak kan. Untuk saya macam dia put gap kat situ lah. Macam anak perempuan kena masuk madrasah, kena anak jaga. perempuan kena jaga. Padahal lelaki pun sama je kot. Sebab lepas tu nak andaikan nak jaga anak perempuan ni macam jaga sekandang biri-biri. Faham? Aduh. Nampak kita macam biri-biri ke? Tak apalah, diorang jaga dengan aku kan. Gila. Tak kisah gitu. Lepas tu waktu saya dah sedap-sedap dalam tahfiz kan, sampai form 4. Saya nak habiskan lah form 4 saya. Lepas tu next year kena pindah sekolah. Pindah ke mana? Saya suruh ambil SPM. Okay. So dalam SPM tu saya kejar sekali nak khatam. Nak khatam Quran dengan SPM. Setahun je. Setahun. Kiranya saya belajar untuk SPM tu setahun je. Okay. Fast track lah untuk form 5 dengan form 4 dengan form 5 tu saya belajar dalam masa setahun. Tak sampai setahun pula. Lepas tu dapat isi kan. Lepas tu saya kejar khatam pada tahun yang sama. Memang time tu saya macam kenapa lah aku macam ni. Lepas tu macam biasa kena push. Kan awak kan belajar Quran, otak suci. Siapa yang kata tu? Mak ayah saya. Boleh dapat ni expect lebih-lebih. Hancur lah. Faham. Kalau orang expect lebih macam orang stress. Yang macam kita stress jugalah nak kena push expectation orang tu. Macam tu lah. Nak buat apa kan? Time tu saya pun gemuk kan. Time tu mendadak juga turun. Time kejar-kejar. Lepas tu saya tak habis lagi khatam tahun tu. Masuk je awal tahun 2000 berapa Covid tu 2020 Yang start dah teruk lah Covid kan. 2020 Masuk je 4/1 2020 mak saya masukkan saya STAM, Sedia Tinggi Agama Malaysia. Saya tak ada rehat. Tapi awak punya SPM kira kan umur berapa tu? 17. Faham. Tahun
tahun depannya tu terus saya habis cekatan hari ni. 2 hari lepas tu mak saya ambil, hantar pula masuk stamp. Memang saya tak ada Tak ada break langsung. tak ada break langsung. Otak saya dikerah di semua ada. Yalah. Sampailah kelar ni. Macam ni. Lepas tu pula hari tu, cuba kakak dapatkan delete. Ya, faham. You ingat it's easy? Do you think it's Abang easy? awak semua saya dapat dimnis ke yang awak kata tu? Yang sulung tu? Yang sulung tu taklah juga, tapi Okey lah kan yang sebab pointer dia maksudnya. okey lah. Satu Faham? expectation dia tak sama. Ya, kan. Okay, awak. Okay. Kita sekarang dah 1 jam. So kita kena tutup sesi kita ni lah pada hari ni. So ada apa-apa lagi ke yang awak nak tambah ke? InsyaAllah tak ada. Sebab kalau nak tambah kita kena continue for the next session lah. InsyaAllah next week ke. Boleh. Nanti apa saya update awak. Ya. So ada apa-apa lagi ke? Last? Saya nak tanya, tak ada soalan personality dia. Boleh. Kalau awak nak saya boleh itu. Sebab awak nak kena inform awal dulu. Saya macam nak jawab tu. Okay, awak nak buat yang mananya? Yang stresnya ke? Yang stress, depression? Boleh kot, kita try je. Try ya, boleh Okay. Nanti kalau gitu next week lah. Okay. Okay, so setakat tu ini sajalah daripada saya. Ada apa-apa lagi ke? InsyaAllah tak ada. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.